الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita sama-sama tunaikan salat fardu isya berjamaah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan dijadikan sebab kita berterusan beribadat. Bagaimana kita berterusan beribadat dikala kita menunggu-nunggu untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah. Seumpama kita terus menerus mendirikan salat. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu Tirmizi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-'alim wal 'ilmu wal 'amalu fil jannah. Fa idza lam ya'mal al-'alimu bima yu'lam kana al-'ilmu wal 'amalu fil jannah wa kana al-'alimu fin nar. Akhrajahu ad-Dailami. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman tidak akan puas daripada kebaikan, yakni ilmu yang dipelajarinya, sehingga kesudahan dia akhirnya di dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan sebuah lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, berilmu dan beramal itu akan berada di dalam syurga. Apabila orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sebuah hadis yang menitik beratkan tentang kepentingan ilmu. Dan Nabi SAW menegaskan bahawa orang yang beriman itu tidak akan jemu-jemu untuk mempelajari ilmu.
selagi mana kita belajar ilmu, maka semakin seronok. Lagi menuntut ilmu, lagi nak tahu, tak pernah jemu-jemu. Itu menunjukkan orang yang beriman itu mendapat kebaikan yang banyak di sisi Allah. Sebab setiap langkah orang-orang yang melangkahkan kaki mereka untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan satu darjat. Allah Ta'ala mengurniakan kebajikan dan menghapuskan dosa-dosa. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahawa orang yang mati ketika sedang menuntut ilmu itu adalah syahid. Dan dinyatakan lagi dalam hadis yang lain, orang yang berada dalam majlis ilmu itu sentiasa dalam doa para malaikat. Bukan sahaja para malaikat yang mendoakan mereka, bahkan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, sehinggakan semut di dalam sarangnya juga turut mendoakan orang-orang yang beriman yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan tidak rugi orang yang belajar ilmu dan menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat ini Nabi SAW menyatakan, lan yashba'al mu'min. Yashba' ini kenyang, cukup. Lan yashba' ni maknanya tak pernah kenyang, tak pernah cukup dengan ilmu orang beriman. Kalau makan nasi, tuan-tuan, ada tukar berhenti juga. Makan habis pinggan, berasa nak sikit lagi, ambil sikit petasin, berhenti. Lepas ketika lapar lah pula. Tetapi ilmu ini, tuan-tuan, makin dipelajari, makin rasa banyak kita tak tahu. Sebab itulah kita dituntut supaya belajar. Sebab ilmu ni, cabang-cabang ilmu ini membawa kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Gesaan Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Wa fi riwayatin kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Adalah kamu jadi orang yang alim, yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Au muta'alliman, ataupun jadilah kamu orang yang sentiasa belajar akan ilmu-ilmu agama. Au mustami'an, ataupun kamu jadi sebagai orang yang sentiasa mendengar akan ilmu-ilmu agama. Wala takun rabi'an, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Golongan keempat ini mengajar pun tidak, belajar pun tidak, didengar pun tidak. Fatahlak, nanti kamu akan binasa. Orang yang mengajar pun tidak, belajar pun tidak, dan mendengar pun tidak akan ilmu ini, maka akan punah. Sebab ilmu ini sebagai cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya hidup, cahaya untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Ta'ala tak akan beri kepada mereka yang gemar dan berterusan melakukan maksiat. Oleh itu, tuan-tuan, Nabi SAW memerintahkan agar kita termasuk di kalangan orang-orang yang melibatkan diri dengan ilmu pengetahuan.
sama ada kita ngajar ke, kita belajar ke, kita mari dengar ke, au muhibban ataupun kasih kepada ilmu, kasih kepada majlis ilmu, kasih kepada orang-orang yang berilmu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara lain kerana ilmu lah akan menyelamatkan kita daripada kerosakan. Bahkan Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu amal tanpa ilmu. Bahkan akidah pun akan ditolak jika tidak berilmu. Maksudnya akidah seorang yang bertaklid, ikut saja, dia tak tahu tapi dia ikut saja. Orang panggil taklid buta. Taklid buta. Sebab itulah kita mesti ada nas ataupun ada keyakinan diri. Jangan ada hanya taklid. Orang kata ada tu ada. Mana dalil tu ada? Hau, orang kata ada. Tu pesi taklid buta. Kita kena ada nas daripada Al-Quran, dalil naqli dan dalil naqli. Dalil naqli ialah kita nakal daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Quran. Quran kata ini hujahnya menunjukkan Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala tidak beranak. Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Kita ada hujah dengan ayat Al-Quran. Maka para ulama menyatakan bahawa hujah ini wajib kita kena hafal. Dan sememangnya tuan-tuan menghafalnya. Sebab itulah satu surah dalam Al-Quran nama suratul Ikhlas. Surah ini tuan-tuan ta'dilu sulusul Quran. Surah ini menyamai 1/3 Al-Quran. Mana sekali baca surah ini pahalanya bersamaan ataupun seumpama kita baca 10 juzuk Al-Quran. Itulah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala esa, satu, esa. Allahus samad, Allah tumpuan segala-gala. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tak mungkin ada sesuatu yang sekufu dengan Allah. Sesuatu pun. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Kalau mari dari fikir kita tergambar Tuhan ni begini-begini, astaghfirullahalazim, jangan layan. Mari dari kepala kita supu api gini, astaghfirullah, jangan layan. Sebab kadang-kadang iblis mari sengaja nak merosakkan pemikiran kita ini supaya mikir Allah Ta'ala ni begini-begini, ada kaki, tangan, duduk ke apa. Cepat-cepat istighfar dan mohon keampunan daripada Allah. Jangan dilayan. Dinyatakan dalam kitab bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu hari dikala Syekh Abdul Qadir ini sedang beribadah pada Allah di malam hari, bagi satu cahaya yang berkata kepadanya, wahai Abdul Qadir, amalanmu sudah memadai, cukup banyak dah. Amalanmu hebat, sungguh banyak dah. Maka hari ini aku halalkan bagimu perkara diharamkan sebelum ini. Tengok. Lalu Syekh Abdul Qadir pecah kasut dia, pekung ke arah cahaya itu, hilang. Masih lagi beribadah pada Allah Ta'ala, mari pula cahaya pula. Wahai Syekh,
wahai Abdul Qadir, amalanmu cukup banyak dan aku telah menerima amalanmu. Mulai hari ini buatlah apa saja yang kamu ingini, kamu tak menanggung dosa lagi. Pecah kasut, pekong pula. Baik itu tuan-tuan, iblis mari. Dia mari dalam gambaran kepala kita, dalam mimpi dan sebagainya. Sebab itulah sejak akhir-akhir ini berbagai-bagai ajaran yang timbul. Kononnya mari dalam mimpi, kononnya begini-begini, mengaku jadi Tuhan lah, mengaku jadi Nabi lah, mengaku terima wahyu lah, perintah dari Allah lah, macam-macam. Maka jangan diikuti tuan-tuan. Syariat ini telah sempurna dah. Ada Quran, ada hadis Nabi SAW, ada ijma' ulama, ada qiyas. Ini hukum-hukum dalam Islam. Maka jangan kita terpengaruh dengan benda-benda yang bercanggah dengan agama. Itulah tuan-tuan, menuntut ilmu ni tak habis-habis. Ada saja benda-benda baru yang akan timbul. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, dekat-dekatnya kiamat, marilah benda-benda baru yang kalau kita tidak ada ilmu asas-asas akidah yang kukuh, kita akan terkeliru dan kita akan terjebak dengan fitnah dunia. Benar kata Nabi SAW, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin ini sentiasa ingin dengar kebaikan. Orang yang berminat dengan ilmu agama ni tuan-tuan, itu tanda yang iman dalam hati. Nak tahu. Sebab itu tuan-tuan, di masjid kita lepas mayasa dan sebagainya ada taklim. Walaupun untuk imam baca sepotong hadis saja, kita tunggu nak dengar. Walaupun tak lama mana, tak banyak mana syarah pun, baca hadis dan terjemah cukup. Kalau huraian lagi baik. Ini menunjukkan dalam hati tuan-tuan sudah ada benih-benih iman, ingin tahu apakah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itulah tuan-tuan orang mukmin ini. Dia ingin tahu sama ada dia dengar ataupun dia baca pembacaan. Dan jangan dicampur pembacaan kita ni hak betul dengan hak salah. Ada penapisannya. Jangan dibaca cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak disahkan benarnya. Maka jangan libatkan diri, nanti dia akan bercampur baur dan mengelirukan kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak. Kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, kisah-kisah umat yang terdahulu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Dan Nabi ada menyatakan, hadisu an Bani Israel, berceritalah kamu tentang kisah Bani Israel. Kerana di sana banyak pengajaran-pengajaran yang dapat kita petik daripadanya. Lan yashma'lan maknanya lil abad, selama-lamanya orang mukmin ini tidak akan jemu-jemu untuk mendengar kebajikan-kebaikan daripada ilmu itu. Muntahahu, hingga kan hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga kan hujung suknya mana? Masuk syurga, ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, antara lain bila kita lihat tentang kepentingan panca indera kita ini, Allah Ta'ala jadikan penglihatan kita, pendengaran kita, akal fikiran kita, supaya kita mengenali Allah dengan panca indera ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah beritahu bahawasanya
Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu ataupun daripada rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa pun. Allah Ta'ala nyatakan bahawa semua manusia masa lahir ke dunia ni tak tahu apa sekarang. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah Ta'ala jadikan untuk kamu as-sam'a wal absar, pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan akal fikiran, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa kaitan pendengaran, penglihatan, akal dengan syukur? Orang yang bersyukur tentang penglihatan dia, maka dia akan guna penglihatan dia ke arah yang diradai Allah. Itu tanda syukur. Allah berikan pendengaran pada kita. Kita dapat dengar ni tuan-tuan, satu nikmat besar. Cuba jika Allah Subhanahu wa ta'ala jejaskan sedikit pendengaran kita, dari lingo kita berasa tak senang duduk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik kenderaan, naik kapal terbang ke ataupun pandu kereta, naik bah pergi ke Gua Musek, dari Kuala Lumpur naik kat kawasan bukit-bukit tinggi, berasa lingo gelap, tak dengar, berasa tak mendengung. Ada. Itu berasa tak selesa kita. Cuba buat korek lingo lah, bunyi alhamdulillah, jelas molek besok. Bukan pendengaran kita ini tuan-tuan, Allah jadikan bukan sekadar dengar. Pendengaran kita ni Allah Ta'ala sambungkan dengan seluruh panca indera kita. Sebab itu bila kita dengar sesuatu, boleh rasa gembira. Dengar sesuatu yang menggembirakan, kita rasa senyum, kita rasa happy, sebab dengar sesuatu yang menggembirakan. Tetapi bila kita dengar sesuatu yang menakutkan, khabar kematian, dengar berita yang menakutkan, kita mula mengalirkan air mata. Dengar riwayat berita kematian, sedih, rasa lembek otak, tak lekat duduk diri duduk. Apa? Dengar berita yang menyedih, bermakna ada hubung kait dengan seluruh anggota yang lain. Tangan tak boleh buat apa. Sebab apa? Dengar berita yang sangat menyedihkan. Kaki pun tak boleh lembek otak, pucak lesi, sebab dengar sesuatu berita yang menyedihkan, berita kematian orang tersayang. Bermakna telinga kita bukan sekadar dengar sahaja, tetapi ada hubung kait dengan hati, dengan akal fikiran. Begitu juga penglihatan kita. Bila kita lihat sesuatu, dapat ilmu. Lihat sesuatu, dapat ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mata kita misalnya, penglihatan kita ni. Baby yang baru lahir misalnya, baby yang baru lahir tuan-tuan, dia hanya dapat lihat sejengkal. Dalam masa beberapa hari, dia tengok dalam masa sejengkal je nampak. Dia tak nampak jauh lagi. Masa baru lahir tak nampak jauh, hanya nampak dekat je. Lepas tu satu kaki daripada mata dia nampak. Sebab itulah anak kecil ni, bayi ni, masa dia menyusu, dia tak tengok lain, dia hanya tengok wajah ibu. Tengok kita jauh duk agah pun tak pandang pun. Dia dalam masa seminggu itu hanya nampak wajah ibu dia yang sedang menyusu itu, hanya asyik pandang wajah ibu dia. Bila lama sikit, beberapa minggu, nampak jauh dah sikit. Allah bukakan jauh sikit. Dah masa tertentu, sebulan, 2 bulan, dah nampak jauh, nampak dah. Tengok dah suasana rumah dia. Dia tengok dah benar-benar bergerak tanah. Itu mana Allah bukakan sedikit demi sedikit.
supaya dia mengenali orang yang hampir dengannya. Siapa? Ibunya, ayahnya, adik-beradiknya, saudara maranya, rakan-rakan yang mari ziarah dia. Dia boleh mengenali. Masuk oleh fikiran dia, ini orang yang baik dengan dia, yang mari sentiasa usap-usapkan dia, mari sentiasa peluk cium dia. Dia dah mengenali. Ini antara hikmah Allah Ta'ala jadikan sedikit demi sedikit penglihatan pada bayi. Begitu juga pendengaran. Mula-mula sekali dengar ialah suara orang yang hampir dengannya, suara ibunya, suara saudara maranya, adik-beradiknya dan sebagainya. Maka ini semua Allah Ta'ala ikatkan rasa kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, apabila bayi yang menyusu dengan susuan ibu, maka dia tidak mudah untuk derhaka pada ibu. Apa yang berlaku mesti dia teringat pada ibu, dan dia tidak nakal, kerana dia terlalu ingatkan pesan-pesan ibunya, sentiasa hampir dengan ibunya. Kalau apa-apa berlaku pun dia tak akan meninggalkan ibunya, berbanding dengan anak-anak yang tak pernah menyusu dengan susuan ibu. Dia agak kasar dengan ibu, dan terkadang-kadang sanggup meninggalkan ibu apabila ibu menghalang dia daripada melakukan sesuatu. Maka tidak mustahil lah tuan-tuan, jika anak-anak kadang-kadang dia bergaul lah, ada boyfriend, ada girlfriend, tiba-tiba dihalang oleh keluarga, dia sanggup tinggal keluarga, lari bersama-sama dengan girlfriend dia, dengan boyfriend dia. Kenapa? Dia rasa tak ada kemesraan dengan keluarga dia. Maka tuan-tuan, ilmu ini bermula daripada akal, mula daripada as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan akal, fikiran. Ilmu pendengaran, penglihatan. Kita dengar sebagaimana tuan-tuan dengar. Tuan-tuan mari masjid dengar ustaz mengajar dengan speakernya, dengan sound, dengar malam. Kemudian tuan-tuan tumpu kepada ustaz, tumpu kepada penceramah dan sebagainya. Tengok pada sesuatu yang bunyi. Kemudian tuan-tuan nilai, masuk dalam fikiran. Dalam fikiran kita pun ada ingatan sementara, ada ingatan kekal. Ingatan sementara ni tuan-tuan, dia akan hilang jika kita tidak praktis, jika kita tidak ulang kaji, jika kita tidak semak semula. Sebab itulah tuan-tuan nak suruh ilmu ni lekat lama tuan-tuan, siapa pun lekak ke. Tuan-tuan belajar, lepas tu mari masjid dengar ustaz mengajar apa dia, topik hadis ke, tafsir ke, fiqh ke, dah apa saja ilmu, tuan-tuan balik cakap pula dengan isteri ataupun dengan rakan-rakan, orang panggil murajaah ataupun telaah semula. Pelajar-pelajar biasanya ngaji di pondok ke, ngaji di sekolah ke, lepas dia belajar dalam kelas, dia keluar kelas tu, dia bincang dengan rakan-rakan dia, buka kitab semula, royak ke sains tambah, dia tambah. Kalau ngaji pondok tuan-tuan, pukul 11, pukul 12 malam tak tidur lagi, buka kitab, gapo dia bincang hok tu guru royak tadi. Orang ni tambah dhabit tanda tepi sini, insya-Allah dapat ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan beri kepada ahli maksiat. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa syakautu ila Waqi', satu hari aku pergi mengadu kepada guruku Waqi'. Imam Syafi'i ramai guru dia tuan-tuan, berpuluh-puluh guru. Antaranya Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, ada Imam Waqi'. Jadi nyatakan satu hari Imam Syafi'i mengadu hal dengan guru dia Imam Waqi'.
syakautu ila Waqi' ala su'i hifzi, kerana merosoknya hafalanku, merosok ingatan aku ni, sikit terjejas. Sebab Imam Syafi'i ni kuat ingatan dia, tuan-tuan. Satu hari dinyatakan bahawa Imam Syafi'i dia pergi ke Madinah. Bila mula-mula sekali dia masuk kelas Imam Malik baca 23 hadis. Kita tahu 23 atau 25 hadis. Imam Syafi'i duduk di satu penjuru, dan dia dapat menulis taklid, seolah-olahnya menulis di tapak tangan. Kita tak ada, tulis. Imam Malik perhati kepada Imam Syafi'i ni yang masih remaja lah, umur 10 tahun, belasan tahun tu. Dia perhati, tengok budak tu main gapo, duk tulis-tulis tangan. Bila dah selesai kelas, Imam Malik panggil Imam Syafi'i. Ada apa yang awak buat tadi duk? Wahai tuan guru, saya tulis apa yang disebut oleh tuan guru, dan saya tulis semua hadis-hadis yang dibaca oleh tuan guru, sebanyak 23 hadis. Lalu Imam Malik kata, awak ingat? Ya, saya ingat semuanya. Lalu Imam Syafi'i pun mula membaca satu demi satu, dan semua 25 hadis dapat dia baca dengan baik, tak tinggal sedikit pun. Itu kekuatan ingatan Imam Malik. Dan dinyatakan lagi bahawa Imam Syafi'i tuan-tuan, dinyatakan bahawa dia hafal Quran dalam usia 7 tahun. Dalam usia 7 tahun. Dan masa dia dalam perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Madinah itu, dia khatam beberapa kali Al-Quran. Dalam perjalanan dia tumpang kabilah nak bawa dia ke Madinah itu. Ni kehebatan ataupun kekuatan Imam Syafi'i, ingatan dia. Jadi satu hari dia mengadu kepada guru dia betapa lemahnya ingatan, boleh jadi merosoklah sedikit. Lalu guru dia berpesan kepadanya, fayadullani ala tarkil ma'asi. Imam Waqi' berpesan kepada Imam Syafi'i supaya meninggalkan maksiat. Tarkil ma'asi, jauhi maksiat. Padahalnya maksiat apa sangat yang dia buat. Boleh jadi berangan-angan ke, mana benda-benda begitu saja, jauhi. Jangan libatkan diri dengan benda yang menyebabkan dosa. Kerana al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhdal asi. Allah Ta'ala tak akan beri cahaya ataupun ilmu kepada orang yang ahli maksiat. Usahakan nak dapat ilmu, hu'adadah pun boleh hilang jika kita buat maksiat. Ingat dah boleh hilang. Subhanallah. Oleh itu tuan-tuan, sentiasalah kita kena beristighfar, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala kekalkan ingatan kita. Antara lain tuan-tuan yang diamalkan oleh para guru ialah sebelum subuh. Sebelum subuh tuan-tuan bangun awal, maya sunat 2 rakaat, kemudian baca sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Lepas maya sunat 2 rakaat itu, baca sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ibu jari kita letak dekat jantung hati kita ni, tak sini. Tak, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Jadi baca 10 kali sanuqri'uka fala tansa. Ini antara amalan para guru supaya kita tidak mudah lupa ilmu yang kita pelajari.
Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Takat tu. Ataupun habiskan surah tu pun tak apa. Nak berhenti setakat tu pun tak apa. Yang penting ialah ikhtiar kita supaya Allah Ta'ala kekalkan ilmu yang kita dapat ini. Jangan dicabutkan, jangan dihilangkan ilmu daripada dada kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara lain ialah jangan melakukan dosa. Kalau terlaku dosa pun istighfar cepat-cepat. Istighfar dan selawat adalah yang terbaik dalam pengawasan ilmu kita. Istighfar dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Taala akan beri kuatkan ingatan kita. Dan sebut dalam kitab bahawasanya jauhi beberapa perkara. Pertama sekali, jangan tengok kepada benda-benda yang mengerikan. Ini boleh melemahkan ingatan kita. Jangan tengok video-video yang mengerikan. Misalnya tuan-tuan, ada dulu video tersebar orang melih orang. Tak? Melih orang, pacung tekuk orang. Jangan tengok. Penyiksaan orang yang dia belah perut dia. Jangan tengok benda-benda begitu, sebab menyebabkan ingatan kita jadi lemah. Tak buat. Benda-benda yang mengerikan, delete lah. Tak usah simpan telefon, delete selalu. Jangan tunjuk pada anak-anak kita. TV pun kalau ada siap video yang cerita ganah-ganah, jangan bagi anak kita tengok. Sebab anak kita akan jadi fobia, akan jadi mengganggu ingatan dia. Yang kedua, jangan perhati kepada najis. Tengok ralik kau najis, benda kotor ulak dia najis nyuk-nyap, berarti jangan. Tengoklah gitu je. Jangan perhati pada benda yang kotor. Sebab itu boleh menjejaskan ingatan kita. Yang keempat, yang ketiga ialah jangan melihat pada sesuatu yang mendidih. Dia kata Imam Ghazali, jangan lihat pada benda yang mendidih, menggelegok. Duk tenung, maknanya lihat pada benda yang menggelegok tu, duk tenung pada benda tu. Kalau suka ada tuan-tuan masak nasi gelegok, kau sayur gelegok, gula gelegok, tak apa, buh garam, buh. Kemudian buh hasil. Sekadar ramuan tak apa, ni duk perhati tenung, tengok benda bergelegok, boleh menjejaskan ingatan. Dan sekali lagi, satu lagi tuan-tuan, semut. Jadi betul orang tua kata kalau makan semut ni menyebabkan benuk. Dan ini ada faktanya tuan-tuan. Nama dikala hafal nak ngapa Quran, pernah mas dikala mau hafal dulu, satu hari tu bancuh air lah, tak perasan pun dalam gula tu ada semut. Ada bubur tu minum tu berasa semut. Astaghfirullahalazim, semut ada dalam gula ni. Mula pada situ tu ada kita nak ngapa tu, ngak alih pala sakit payuh nak ngapa 2 hari. Nangis-nangis kita dengan Allah, minta Allah permudahkan hafalan. Minta dengan Allah Ta'ala permudahkan, kembalikan ingatan kita nak hafal. Wasal pala ngak. Maka kita berasa ada betulnya bila orang kata makan semut ni boleh menyebabkan benuk ataupun sukar. Dan lagi tuan-tuan, melihat kepada maksiat, aurat perempuan, leher perempuan, pangkal dada dia berapa ni, betih dia, badan dia, jangan lihatlah. Kau lihat pada benda tu bukan saja hilang ilmu, bukan saja tak dapat ilmu, bahkan solat kita pun tidak khusyuk. Lepas tu kita sarankan pada bapa-bapa sekalian, pesanlah pada isteri kita, tutup aurat dengan sempurna. Anak-anak gadis kita, tutup aurat dengan sempurna. Pakaian yang longgar, jangan menampakkan susuk tubuh, jangan menampakkan aurat itu, kerana boleh menyebabkan hilangnya ilmu ataupun lemah ingatan. Salat pun tidak khusyuk.
Gangguan-gangguan syaitan akan mempengaruhi. Sebab syaitan dia berpakak. Mari duduk di mata kita ni dan duduk di betih perempuan itu, duduk di leher perempuan itu yang duduk aurat itu. Sana hias-hiaskan. Duduk mata kita tarik-tarik biar tengok. Tengok sekali, nak tengok pula. Tengok pandang 2 kali, nak tengok pula. Renung, masuk ala kepala kita dah. Teringat, terbayang-bayang, duk khayal-khayalkan gambar. Banyaklah lah ni, bukan saja di luar, bahkan dalam telefon kita pun banyak boleh jadi gambar-gambar TikTok ya, sengaja didedahkan aurat. Banyak tak cakap nak tepi. Inilah zaman hilangnya ilmu, zaman hilangnya keberkatan ilmu. Hilang kerana bi'ah, suasana kita ni sangat tidak membantu kepada suasana ilmu. Baik itu tuan-tuan, Nabi SAW berpesan dalam hadis ini, al-alimu wal-ilmu wal-amalu fil jannah. Semua dalam syurga, molek benda bersih. Tetapi tuan-tuan, apabila orang yang ada ilmu tidak mengamalkan ilmunya, jadi masalah. Dia ada ilmu tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka tuan-tuan, wa kana al-alimu finnar. Sedangkan akhir sekali orang ada ilmu tapi boleh masuk neraka. Sebab ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamal, kasyajari bila samar, seperti pokok yang tidak berbuah. Tuai-tuai tanah pokok pokok harum manis, pokok pau harum manis ko, museking ko, duye mu bajo berkemai lah, apa ni berandai begitu mau jula tapi tai buah. Orang lain buah lebak, kita sebuti habuk, tak ada. Satu musim tak buah, dua musim tak buah, bertahun dah tak pernah buah. Bahkan kalau buah pun gugur sama. Bahasa nak gaji dumi, sodok rasanya buah dengan umi-umi geran tak. Sampai tua pokok tak buah lagi. Maka begitulah umpamanya tuan-tuan, kalau ada ilmu tapi tidak amalkan. Maka oleh itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita binakan budaya menuntut ilmu. Terima kasih pada masjid kita yang telah menganjurkan buat lagi program, tambahkan ilmu pada masyarakat kita. Dan kita sebagai anak mungkin beri sokongan pada masjid, beri sokongan pada masjid supaya hidupkan suasana ilmu di masjid kita, imarahkan masjid. Dan masjid adalah punca ataupun sumber-sumber tersebarnya ilmu, sebagaimana berlaku di zaman Nabi SAW. Oleh itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita tanamkan rasa cinta kasih kita kepada ilmu, dan ilmu itu adalah sumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. InsyaAllah sekali itu dapat amba sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekian bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a وجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.